Berita perdana edisi 2 Syawal bersamaan 3 Mei 2022. Saya Ivan Toh. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. 2 Syawal diwarnai dengan penganjuran rumah terbuka. ECRL mampu tangani kesesakan ke Pantai Timur pada musim perayaan. Syawal diwarnai dengan rumah terbuka selepas 2 tahun tidak diadakan berikutan pandemik COVID-19. Dengan kelonggaran sambutan Aidilfitri, banyak pihak termasuk pemimpin negeri tidak melepaskan peluang menganjurkan rumah terbuka. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Permaisuri Johor Raja Zahir Sofia Sultan Idris Shah berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi. Turut berangkat Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersama isteri Cik Puan Besar Khalida Bustamam. Rumah terbuka yang berlangsung di kediaman rasmi Menteri Besar di Saujana dihadiri kira-kira 10,000 orang. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah berkenan menyantuni rakyat jelata di Dewan Utama Majlis Daerah Jerantut. Keberangkatan baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail dan Barisan Pentadbiran Negeri. Majlis dihadiri lebih 1,500 orang itu tamat pada pukul 1 tengah hari. Undang Luak Jelebu Datuk Ma'ruf Mat Rashad menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan atas kelonggaran SOP sekaligus membolehkan majlis rumah terbuka diadakan. Pun begitu, beliau turut menasihatkan orang ramai mengamalkan kawalan kendiri. Menerusi majlis rumah terbuka seumpama itu, pelbagai lapisan masyarakat bersama pemimpin dapat hadir sekaligus menyemarakkan sambutan Aidilfitri. Dan ini pula di Kuching, seawal pukul 8 pagi, orang ramai hadir ke Majlis Rumah Terbuka Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Orang ramai yang tiba disambut Tan Sri Abang Johari dan isteri Puan Sri Jumaani Tun Tuanku Bujang. Rata-rata mereka berasa teruja kerana berpeluang hadir dan bertemu secara dekat dengan Premier Sarawak itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula menjemput seluruh keluarga Malaysia untuk menghadiri Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri pada Ahad ini. Ya, majlis itu diadakan di Laman Sari, Kompleks Seri Perdana Putrajaya bermula 10 pagi hingga 4 petang. Menerusi hantaran di laman Facebook, Perdana Menteri menyatakan rakyat dijemput berkumpul ke kediaman rasmi beliau dan bersama-sama meraihkan Aidilfitri sebagai sebuah keluarga besar keluarga Malaysia. Banyak juadah yang akan disajikan untuk keluarga Malaysia pada rumah terbuka itu. Perdana Menteri turut melampirkan poster panduan pakaian dan maklumat perkhidmatan bas percuma untuk ke majlis tersebut. Berdasarkan poster pakaian yang dibenarkan ialah baju berlengan, seluar panjang, skirt bawah paras lutut dan berkasut. Manakala pakaian yang dilarang ialah seluar pendek, skirt pendek, baju tidak berlengan, seluar jeans koyak dan selipar. Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri menerusi hantaran Facebook pada 30 April lepas memaklumkan semua yang hadir perlu mematuhi SOP terkini semasa fasa peralihan ke endemik. Masalah kesesakan jalan raya setiap kali musim perayaan terutama ke Pantai Timur dijangka selesai sebaik laluan rel Pantai Timur ECRL siap penghujung tahun 2026. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata masa perjalanan juga menjadi lebih singkat iaitu hanya 4 jam. Nampaknya mereka yang nak balik daripada Kelantan atau nak balik ke Kelantan daripada Gombak cuma 4 jam saja. Itu dapat membantulah
mengangkut mana-mana penumpang yang nak balik ke kampung. Termasuk dulu kalau Terengganu tidak ada stesen kereta api, sekarang sudah ada. Jadi ini dapat membukalah wilayah-wilayah ini dan memberi impak yang besar kepada negeri-negeri pantai timur. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wee memaklumkan situasi kesesakan hampir ke semua jalan utama seluruh negara terkawal dan tiada kemalangan dahsyat dilaporkan setakat ini. Situasi itu juga didorong dengan pemberian tol percuma. Kita tidak bolehlah seperti dahulu kurang sabar dan kita juga menyekat penggunaan kenderaan berat di jalan-jalan utama termasuk jalan-jalan persekutuan. Kerana kalau dicampur adukkan kenderaan berat ni yang biasa orang tak sabar dia potong, itu berlakunya kemalangan khususnya melibatkan penunggang motosikal atau pembonceng. Sejak kebenaran rentas negeri Oktober lalu, kes kemalangan jalan raya meningkat dengan kes maut mencecah 14 ke 15 kes sehari sama ada untuk pulang ke kampung atau ke destinasi percutian. Antara punca kemalangan yang dikenal pasti ialah memandu terlalu laju, memandu ketika berada di bawah pengaruh alkohol atau dadah, memandu secara sembrono dan pemandu kurang cekap. Perinciannya bersama Atikah Ismail. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, sekarang ni saya nak dapatkan pandangan orang ramai mengenai apakah yang dimaksudkan dengan pemanduan berhemah. Jom ikut saya. Jangan bawa laju-laju apa kata. Jangan bawa laju, hati-hati apa yang ada lah. Bantu ikutlah arahan yang JPJ. Kami buat swab test dulu semua, keluarga, servis kereta, tukar tayar apa semua. Yang mesti kenderaan kita akan periksa dengan betul dulu. Dan berhati-hatilah memandu, jangan laju, ikut panduan jalan raya dan ikut arahan yang dah telah ditetapkan. Kita lihat trend kes kemalangan jalan raya musim Aidilfitri berlaku peningkatan 3 tahun berturut pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dan pastinya berlaku penurunan secara mendadak pada tahun 2020 dan 2021 susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan. Namun begitu, kes kemalangan maut meningkat secara mendadak selepas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilaksanakan. Waktu itu, kemalangan yang melibatkan kematian ataupun kes kemalangan maut yang melibatkan kemalangan maut hanya melibatkan 5 kes saja pada setiap hari lah. Dan jumlah keseluruhan boleh katakan untuk satu militer pada waktu tempoh PKP pada fasa 1 itu 400 ke 500 kes sehari. Kata selepas fasa pemulihan dan juga kali ini dah masuk pada endemik, kes dah hampir kembali normal, iaitu melibatkan maut ataupun melibatkan maut yang telah mencecah pada 14 ke 15 kes setiap hari. Dan jumlah kemalangan keseluruhan pada setiap hari ia dah mencecah kepada 1,500 setiap hari. Selain itu, pelbagai faktor menjadi punca kepada kes kemalangan tidak kira musim perayaan. Faktor manusia itu sendiri, yang mana kita boleh bawa pada sikap, tidak memandu, mengamalkan amalan memandu secara berhemah, betul bersabar, apa tidak mematuhi peraturan lalu lintas, cuaca, teknikal, mungkin kenderaan itu sendiri, mana tayar botak, brek dalam keadaan tidak baik dan sebagainya. Dan lain juga kita boleh kaitkan adalah dari segi faktor persekitaran, yang mana mungkin jalan tu seleko, faktor muka bumi, mungkin jalan tu jalan yang berlubang dan sebagainya. Di mana sebelum kita nak memulakan perjalanan itu, terlebih dahululah kenderaan kita mesti dalam keadaan baik. Yang kedua adalah rancang dulu perjalanan. Rancang dulu perjalanan kita, laluan-laluan yang boleh dilalui. Dengan kita boleh tengok di melayari internet, kita boleh tengok mungkin dalam website-website yang disediakan oleh kelas dan sebagainya. Seterusnya adalah mesti mematuhi peraturan lalu lintas. Pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat asalkan tiba ke destinasi. Ingat, raya setahun sekali, tetapi nyawa yang dipinjamkan Tuhan hanya sekali.
Atika Ismail, Berita RTM. Pengguna tren kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB perlu sentiasa memakai pelitup muka ketika berada dalam tren. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Rani Hisham Samsudin menyatakan tren merupakan kawasan tertutup dan dipenuhi ramai orang. Pada 1 Mei di mana ada pelonggaran dari segi SOP, walau bagaimanapun kita masih lagi tetap mengamalkan SOP bila mana kita berada atau penumpang berada dalam tren. Mereka mesti menggunakan pelitup muka sepanjang masa. Cuma pelonggaran diberikan bila nak masuk ke kawasan tren atau stesen dan masuk dalam kereta api, kita tak payah scan QR code. Pihaknya sentiasa bersedia memastikan pengguna mematuhi SOP yang ditetapkan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sebelum ini memaklumkan pemakaian pelitup muka diwajibkan apabila berada dalam bangunan dan pengangkutan awam termasuk e-hailing berkuat kuasa 1 Mei. Kelonggaran SOP telah diberi, terus amal kawalan kendiri. Itu reaksi ramai mengenai kelonggaran SOP yang berkuat kuasa Ahad lalu. Ikuti laporan wartawan Ravin Samugam yang mendapatkan reaksi orang awam di sekitar ibu negara. Overall saya rasa sangat-sangat improve daripada sebelum ini atau 2 tahun yang lepas. Kita dah tak rasa macam was-was nak keluar, kita tak rasa macam risau sebab kita dah tahu kita ada vaksin dan majoriti rakyat Malaysia dah dapat vaksin juga. Bagi saya rasa setiap orang perlu menitik beratkanlah keselamatan orang lain. Jadi kalau dah confirm kita case positif, please keep yourself away from other people and quarantine yourself at home. Yang kelonggaran ini memang bagus sebab bukan semua orang pakai telefon bimbit yang canggih. Jadi sekarang memang ianya menyenangkan orang yang tak pakai telefon bimbit yang canggih. Jadi ini memang kelonggaran yang gembira lah. Elakkanlah tempat yang sesak, dan if in case kita have to go tempat yang sesak, kita sendirilah bertanggungjawab. Kalau kita rasa kita tak sihat, kita jangan pergi, and if kita rasa perlu pergi juga, kita pakailah mask. Orang ramai kena berjaga-jaga jugalah, walaupun kerajaan dah bagi kelonggaran, kena jaga demi keselamatan masing-masing lah. Mereka juga berharap pihak berkuasa dapat melaksana lebih banyak pemantauan bagi memastikan kelonggaran SOP ini tidak disalahguna. Pihak berkuasa perlu sentiasa mengawasi dan memastikan COVID ini tidak berleluasa lah, maknanya tak akan berjangkit lagi lah. So memang pihak berwajib kena sentiasa bertugas lah memastikan SOP kita dijaga. Begitu juga dengan tempat pekerjaan, kita punya pihak atasan perlulah menjaga dalam ofis, sebab ofis bertutup kan, so udara lebih senang berjangkit lah macam tu. Saudara, jangan mengambil kesempatan untuk melanggar SOP yang ditetapkan. Ingat, kita masih tertakluk kepada pematuhan SOP yang ditetapkan kerajaan. Selamat bercuti dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Aplikasi MySejahtera dikemas kini dengan ciri-ciri baru bagi mengesan penyakit berjangkit termasuk penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata dengan fungsi terbaru itu, pengguna boleh melihat kawasan titik panas penyakit selain COVID-19 seperti demam campak, rabies, HFMD dan demam dengki. Ya, sebelum ini fungsi hotspot tracker yang dahulu digunakan untuk menjejak kawasan titik panas kes COVID-19 akan diubah sebagai Infectious Disease Tracker. Memaklumkan perkara itu menerusi akaun Twitter, Khairi berkata kawasan berkenaan akan ditentukan berdasarkan jumlah kes aktif di kawasan lingkungan pengguna untuk setiap penyakit berjangkit. Sementara itu, Khairi menasihati orang ramai agar terus menggunakan pelitup muka apabila berada di tempat tertutup atau sesak.
kita lah. Rakyat yang sekarang ni banyak yang terkesan kan. Pengurusan kerajaan ni bagus. Kalau tak naik tol, banyak highway user boleh makan wang lah. Tol tu dikurangkan rasanya lega sikit lah sebab belanjaan tu atas barang dah naik. So tol kurang, okey lah tu kan, seimbang. Terima kasihlah kepada kerajaan sebab tak naikkan kenaikan tol. Sebabnya dia banyak membantu khususnya kepada golongan yang pendapatan rendah lah. Senang juga untuk semua pengguna kan, sebab bukan semua kaya kan. Malaysia kaya dengan kepelbagaian makanan tradisional yang diwarisi turun-temurun menjadi signifikan bila tibanya Syawal dan banyak menu wajib Hari Raya Aidilfitri. Untuk perincian lanjut bersama wartawan Suhail Muhammad Noor. Saudara, pelbagai jenis makanan yang mengikut trend semasa atau viral menjadi sensasi di kalangan masyarakat kini. Namun, makanan ini yang menjadi nostalgia dan klasik tetap menjadi pilihan warga kota. Nak tahu apa? Mari kita tanya mereka. Lemang, ketupat, rendang, nasi impit itu kalau tak ada itu raya tak lengkap. Lemang ni dia macam signature dish kalau hari raya. So tapi you boleh masak semua benda sebenarnya. You boleh masak nasi, you masak spaghetti. Tapi kalau orang datang rumah di hari raya kalau tak ada lemang, tak ada ketupat tu macam something wrong lah. Lemang ni apa? Makanan tradisi. Selain daripada tu memang rasa dia sedap lah. Tengok pada orang buat lah. Bukan sahaja menu pilihan umat Islam ketika raya, lemang juga menjadi kegemaran masyarakat pelbagai bangsa. Saya sudah 20 tahun sudah datang sini, stall ni untuk datang makan lemang. Memang kita suka masa raya, kita tahu mesti datang sini. Lemang tu sedap, the first thing. Second thing, hari raya mesti ada lemang. Tak ada lemang, tak sah lah kan. So itulah, semua bangsa pun akan suka makan. Saudara, ternyata pilihan lemang adalah pilihan utama masyarakat kita, tidak kira kepelbagaian kaum dan bangsa. Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Suhail Muhammad Noor, Berita RTM. Hai, suka bona tok sidang dapat gula nau. Tok donga saya nak berbantu ni Lomak sayur, kona santan. Air kelapa dirondam semalaman. Niat hati ingin bersalaman. Apakan daya SOP memisahkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Ada salah silap, mohon kemaafan. Rio keluarga pulang ke Kok Jiang. Malam raya sembang ke pagi. Setiap tahun pasti terhidang intisari menarik di saluran TV. Berkat Ramadan berlalu pergi, menyambut tiba cahaya Aidilfitri. Ampun maaf segala peri, semoga ikatan kekal di hati. Gulai tempoyak si ikan mayung, durian busuk ditebuk tupai. Pandu hemat, ingat kat kampung. Asal teman, selamat sampai. Suntikan vaksin melindungi diri, mencegah COVID virus bahaya. Walau berbeza raya tahun ini, namun meriahnya diraih bersama. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Bagian-bagian TV ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Muhammad, Menteri DJPM Ekonomi dan seluruh warga unit perancang ekonomi serta agensi-agensi di bawahnya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada umat Islam seluruh negara. Kita telah berjaya melawan hawa nafsu di sepanjang bulan Ramadan. Kini Syawal, kita merayakan kemenangan bersama keluarga dan sahabat handai setelah 2 tahun menghadapi pelbagai cabaran. Kejayaan kita melawan krisis kesihatan dan krisis ekonomi membuktikan bahawa kita keluarga Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa boleh mengatasi apa jua rintangan sekiranya kita bersatu padu. Sekali lagi saya ingin menyusun 10 jari dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, minal aidin wal faizin, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia. Air mata tumpah setiap kali tibanya Syawal. Sayu mengenam nasib tidak dapat menyambut hari Lebaran bersama insan tercinta. Wartawan Siti Aisyah Cik P berkongsi kisah penghuni penjara wanita Kajang. Setelah 2 tahun tidak dapat berhari raya bersama insan yang tersayang, sudah pastinya kedatangan 1 Syawal menjadi keterujaan buat seluruh umat Islam. Namun sebaliknya bagi penghuni di sini. Ikuti luahan rasa dan juga perasaan mereka di sebalik pintu besi ini. Bait-bait lagu ini cukup poetis. Namun hanya rintihan dan linangan air mata menemani mereka setiap kali menjelang 1 Syawal. Cuba melayang emosi, tetapi hanya Tuhan yang tahu betapa syahdunya hati mereka mengenang nasib berhari raya di sebalik tirai besi. Eliza bukan nama sebenar yang menjalani hukuman penjara selama 30 tahun atas kesalahan membunuh tanpa niat, mengakui kehidupan penjara amat memeritkan. Sudah 10 kali menyambut Aidilfitri di sebalik tirai besi, membuatkan dirinya sudah kehabisan air mata untuk ditangisi. Namun tatkala kedengaran takbir raya, perasaan rindu yang amat kuat terhadap arwah ayahnya membuatkan dia kesal atas kesilapan dilakukan. Nak dengar suara dia, rindu dengar suara dia. Rindulah bila dengar suara dia, kita rasa kita dekat sangat dengan dia. So sebelum ni waktu dia ada dengar suara dia, rasa macam okeylah, hidup saya macam kuat. So, bila dia dah tak ada, dengar suara dia pun dah kita tak dengar lagi suara dia. Kita rasa kita memang kehilangan besar. Ingat malam raya tu kita tahu dah. Duduk kat penjara tak boleh buat apa-apa. Malam tu, lepas tu bila pagi subuh tu dah takbir, dengar takbir tu memang terasa sangatlah. Jadi tak tahu dah tak ada air mata lagi sebenarnya nak menangis sebab ada masa tiba-tiba terkeluar air mata sendiri sedih. Tapi nak sebab saya bukan mudah nak keluarkan air mata. Saya kena kuat. Bagi Nurul, 22 tahun, bukan nama sebenar, menjalani hukuman sejak tahun 2020 atas kesalahan dadah dan ini tahun ketiga berhari raya tanpa keluarga tercinta. Saya puas raya di sini, family saya tak ada dengan saya, tak melawat, nothing, kosong. Kat sini takbir, Ustazah akan bagi kita satu kertas untuk kita takbir ramai-ramai dan kat situ paling sedih bagi saya, tak ada keluarga lah di sisi saya sendiri. Tatkala bercerita insan yang paling dirindui, bila tibanya 1 Syawal, mata Nurul mula berkaca, merindui sentuhan dan pelukan seorang ibu. Saya rindu sentuhan seorang ibu. Sebab bila berjumpa, kita akan ada satu penghalang, cermin. Hanya melalui cermin, kami boleh berborak, pelukan. Sangat rindu pun. Sebab mak saya bukannya seorang yang sangat pemarah.
Dia sangat lembut, tapi saya tak menghargai jasa seorang ibu. Mungkin daulat saya kepada ibu, Allah tu hantar saya ke sini. Tiada apa yang diharapkan selain pengampunan dan reda seorang ibu agar dia dapat kembali menjadi insan berguna. Jika ini Ramadan dan Syawal yang terakhir, apa yang anda sampaikan buat insan-insan yang tersayang di luar sana? Kalau ini Syawal yang terakhir untuk saya dan Ramadan terakhir untuk saya minta ampun kepada kedua ibu bapa saya, halalkan susu, makan minum. Yang paling saya rindukan untuk pada mak saya adalah pelukan, sentuhan seorang ibu, kesibukan pada malam raya. Saya sangat rindukan keluarga saya. Saya harap ketika berada sini adalah satu pengajaran bagi saya untuk saya tidak mengulangi kesilapan yang sangat besar dan yang amat memalukan keluarga saya di luar. Saya rindukan suasana hari raya di luar. Adik rindu balik rumah adik. Adik rindu kan gelak tawa adik-beradik semua dan sangat-sangat rindu suasana hari raya kat luar. Ikuti siri kedua esok menyambut Syawal di sebalik tirai besi Siti Aisyah Cik P RTM. Berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan. Ya, bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Silakan. Ayat, ini kisah keluarga aku. Kerajaan memutuskan supaya sempadan negara dibuka pada 1 April 2020. Waalaikumsalam. Jom balik, Tony. InsyaAllah kita berkumpul. Baguslah kalau balik. Syukur, biduk lalu keluarga bertaut. Keluarga Malaysia yang dikasihi. Dah 2 tahun kita tak jumpa. Jadi ada tugasan khas untuk kau. Kalau tugasan khas tak selesai, tak ada gaya. Keluarga Alung siapkan lodeh, keluarga Angah rendang, keluarga Uda ketupat dan keluarga Uteh siapkan serunding kelapa. Syaratnya kena buat cara tradisional. Gunakan pokok kelapa dan sebatang. Kalau bukan keluarga penyambung warisan, siapa lagi? Jangan ngelat. Selamat berjuang, keluargaku. Okey, santan ada. Jual cik sama ke? Tak jauh, Awak dah nak pasan kan? Kena ikut resipi mak. Betul lah tu. Yang ni bang, harga keluarga Malaysia. Tapi ini tak jual. Tak semua benda kita boleh beli. Bangga dengan pencapaiannya. Berikutan ini adalah berasaskan pokok kelapa, jangan dijual. Saya nak dia gunakan cara tradisional dari pokok kelapa dan sebatang. Nikmat berkeluarga tiada ganti-ganti. Rangkum semua, cungkil kebersamaan. Baru dan lama, sama-sama beri makna. Tengok ni, lidi ni sebatang. Senang dia patah. Kalau kita kumpul, macam itulah. Kalau bersama, kita jadi kuat. Yang susah pun jadi senang. Betul kata ibu. Pupuk kebersamaan, baru keluarga Malaysia. Macam ni.
kesempatan ini, saya sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh keluarga Malaysia yang beragama Islam walau di mana anda berada. Raya Keluarga Malaysia, Syawal diraih, nikmat disyukuri. Maaf zahir dan batin. Saudara, kita bersua kembali. Kita mulakan dengan berita gembira pada kejohanan Deaflympic ke-24 di Brazil. Atlet karate pekak negara Wilamaran Vespa Lingam muncul wira negara apabila berjaya meraih pingat perak dalam acara komite 84 kg petang tadi. Atlet berusia 22 tahun itu tumpas di tangan atlet karate senior Ukraine, Makhno Oleksandr, 32 tahun, yang juga pemenang pingat perak Deaflympic Samsung Turki pada 2017 dalam kategori yang sama. Pada sebelah pagi, Wilamaran dalam laluannya ke final berjaya menumpaskan atlet karate Brazil, Israel pada pusingan suku akhir dan atlet Iran di separuh akhir sebelum bertemu Makhno Oleksandr di pentas akhir. Ketua Kontingen Pekak Negara, Ong Shin-wen, dalam satu kenyataan di Facebook berkata, beliau amat berbangga dengan pencapaian berikutan ini adalah penyertaan sulung atlet karate tersebut di sukan Deaflympic sekaligus berjaya meraih pingat perak. Baik, ini pula perkembangan kejohanan tenis berkerusi roda Piala Dunia berpasukan. Skuad negara memulakan saingan dengan langkah kanan selepas mengatasi Poland dengan keputusan 2-1. Manakala Abu Samah Borhan pula terpaksa berhempas pulas selama 1 jam 55 minit sebelum menumpaskan Kamil Fabisia dalam aksi 3 set yang berakhir 1-6, 6-2, 7-5. Kedua-dua mereka yang kemudiannya turun dalam aksi berpasukan bagaimanapun tewas 2-6, 6-0, 6-10 dalam tempoh 37 minit. Kekalahan itu bagaimanapun tidak menghalang Malaysia memperoleh kemenangan pertama dalam aksi kumpulan D yang turut disertai tuan rumah Portugal, Spanyol dan Poland. Ini perkembangan Sukan C Hanoi 2021. Pengalaman pemain senior ditagih bagi membantu Muka Baharu menampilkan aksi terbaik dalam pentas terbesar ASEAN kali ini. Jurulatih skuad futsal wanita negara Jamhuri Zainuddin berkata seramai 8 pemain baharu bakal membuat penampilan sulung di Vietnam. Antaranya pemain tersebut adalah dari KL Prefer Cyberling, Nur Ain Shah Murad serta 4 pemain dari Sabah termasuk Usliza Usman dan Sherry Lin Eli Pius. Jelas beliau, fokusnya ketika ini adalah bagi memantapkan pasukan dalam 2 aksi persahabatan di Vietnam sebelum memulakan aksi menentang Thailand. Based on current performance player, I focus on defensive, especially defensive. Macam mana untuk attack Thailand and Vietnam punya tactical. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM sebelum berlepas ke Hanoi. Jamhuri membariskan 8 pemain senior dan 8 muka baharu dalam senarai akhir 16 pemain ke Sukan C. Antara pemain senior yang dipertaruh ialah pemain Melaka Intan Sarah Anisah Zulgafli dan Hanis Farhana Syamsul Azizan serta pemain Selangor MBSJ Nur Hashimah Muhammad Rashid. Tamatkan kemarau 9 tahun penampilan Sukan C tanpa kilauan pingat. Itu gesaan Kapten Skuad Futsal Wanita Negara Intan Sarah Anisah Zulgafli yang berharap pasukannya mampu menampilkan aksi terbaik pada edisi Hanoi kali ini. Pemain berusia 23 tahun itu juga berharap ia menjadi pembakar semangat bagi menghadapi seteru yang sukar termasuk Thailand dan Vietnam. So saya rasa untuk tahun 2013 tu agak lama. Jadi saya juga cakap dah lama tak rasa menang cakap di tahap international. Jadi itu buatkan lagi semangat sebab kita dalam saya punya cakap performance pun dalam peak punya performance. Jadi saya harap saya akan membantu tim untuk bawa pulang pingat lah.
Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM sebelum berlepas ke Vietnam. Kali terakhir Malaysia meraih pingat dalam Sukan C adalah pada edisi 2013 di Myanmar. Malaysia bakal membuka kempen Sukan C menentang Thailand pada 15 Mei, diikuti Vietnam pada 17 Mei dan Myanmar pada 19 Mei. Sementara itu, atlet pelapis wushu negara Mandy Chabelle Chan menyifatkan peluang untuk beraksi di Tamasya Sukan C merupakan impiannya sejak kecil, sekaligus berpeluang memperagakan kemampuannya di pentas antarabangsa meskipun berdepan perubahan peraturan di saat akhir. This is my first SEA Games, and first of all, I would like to express my gratitude to be able to go for this competition. And next of all, recently, 1 month before the competition date, we found out that the rules in our wushu competition just changed from the 2019 rules to the 2005 rules. So due to those last-minute changes, within 1 month, we have to change our difficulties as well as a little bit of our choreography. Chabelle bertekad tidak mahu mensia-siakan penampilan sulungnya di Sukan C Hanoi selain tidak mahu menjadikan tamasya sukan tersebut sekadar tempat menimba pengalaman. Beliau pernah meraih pingat emas dan perak pada kejohanan wushu remaja Asia ke-9 yang diadakan di Gumi, Korea Selatan pada 2017. Manakala 2 pingat emas dan 1 perak turut diraih pada kejohanan dunia Tai Chi Chuan 2018 di Bulgaria. Satu pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi memantau dan membantu proses pemulihan jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang yang menjalani pembedahan jantung bulan lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN, Ahmad Faizal Mat Ramli berkata, pasukan yang terdiri daripada pakar-pakar dari ISN dan Institut Jantung Negara IJN akan terus memantau perkembangan Datuk Azizul Hasni sepanjang tempoh pemulihan. Menurut Ahmad Faizal, pasukan itu juga akan merangka satu program pemulihan berstruktur berdasarkan bukti menggunakan data-data penting. Pihaknya akan sentiasa berkomunikasi dengan jaguh digelar The Pocket Rocketman itu menerusi sokongan perubatan sukan dan sains sukan daripada ISN. Ahmad Faizal turut memohon sokongan dan doa daripada semua pihak selain diberi ruang untuk pulih sepenuhnya daripada pembedahan yang dijalani bagi 3 bulan pertama ini. Terdahulu pemenang pingat perak Olimpik Tokyo 2020 berkenaan telah menjalani pembedahan jantung terbuka bagi kondisi jantung jarang jumpa dikenali arteri koronari kanan yang menyalur daripada aorta di posisi yang janggal di Hospital Epworth Richmond, Melbourne. Penyakit berbahaya itu membawa risiko serangan jantung dan kematian mengejut jika tidak dirawat segera. Malaysia dan Indonesia sedang membida untuk menganjurkan kejohanan Asia Tenggara Liga Profesional PUBG Mobile PMPLC musim kelima yang dijadual berlangsung Jun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Pasukan Judo Alliance for Rivals, Khairul Ridwan berkata, kelebihan akan memihak kepada pasukan Malaysia yang terdiri daripada 4 pasukan yang telah layak bertanding. Tambah Khairul lagi, pasukan yang sudah mengisi slot ke kejohanan berkenaan melibatkan juara bertahan pasukan Secret, juara PMPL Malaysia Singapura Filipina, musim ke-5 pasukan Judo Alliance for Rivals, Dingos Esport dan Farang Legend. Selain itu, kelonggaran SOP bermula 1 Mei lalu diharap membantu membawa kejohanan berkenaan ke Malaysia jika diadakan secara bersemuka. So mana-mana pun pasukan lebih selesa bermain di home. So Kuala Lumpur adalah home kami. So kami berharap ia berlangsung di sini. Kelebihan kepada kami adalah peminat lah. Sebab peminat dan semangat. Bila kami bermain di tempat sendiri bersama dengan peminat dan semangat yang peminat bawa, kami akan bawa dalam game. Pasukan Judo Alliance for Rivals menyasarkan untuk muncul juara pada kejohanan berkenaan selepas menduduki tangga ke-4 musim lalu.
Edisi Sukan 3 Mei 2022 berakhir di sini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya Syarul Islam dan salam sukan untuk semua. Masuk saja musim perayaan, kecuali pengusaha lemang, pengusaha ketupat palas juga antara individu yang paling sibuk. Ya, manakan tidak, ada yang tidak menang tangan menyiapkan tempahan yang mencecah 1 tan. Kita ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Saya suka makan ketupat sebab benda tu kalau tak ada time raya tu macam tak lengkap lah raya. Suka bang. Sebab ketupat ni kan salah satu makanan tradisi orang Melayu kan. Kalau tak ada di pagi raya tu tak sah lah. Ketupat ni di antara macam makanan kegemaran saya lah di waktu hari raya sebab benda ni macam tradisi kita kan sebagai orang Melayu. Tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Ketupat palas sentiasa menjadi pilihan sebagai juadah wajib hari raya. Dek kerana itu juga, pengusaha ketupat palas Nadira Saidi menjana pendapatan lumayan hasil jualan juadah tersebut. Akak start buat ketupat ni tahun 2010. So sekarang dah 2012 kan. So 12 tahun. Masa tu kan akak memang minat buat benda ni. Lepas tu dah fikir dekat KL ni jual apa saja mesti laku. Lepas tu fikir kalau pun lagi satu kalau sedap, kalau kita buat benda sedap mesti orang cari lagi. So, masa mula-mula akak start buat dulu dalam 60 kilo ketupat je. Tak sangka pula daripada 60 tu melarat sampai sekarang. Selain menetap di ibu kota yang dianggap sebagai lubuk rezeki, Nadira kini turut menerima tempahan dari pelanggan berlainan bangsa, termasuklah dari luar negara. Selalunya China dengan India memang diorang suka. Sebab ketupat akak ni pun dah sampai ke luar negara dah. Ketupat ni diorang ramai customer akak daripada overseas, daripada Saudi, pada Arab, mana hari tu dekat London pun ada. Diorang order, diorang minta akak post. Selepas 2 tahun tiada sambutan meriah kerana pandemik COVID-19, tahun ini Nadira menerima tempahan paling banyak sepanjang 12 tahun mengusahakan perniagaan ketupat palas. Sekarang punya tempahan, akak punya tempahan sekarang dah sikit lagi nak sampai 1 tan. So mungkin dalam 2-3 hari lagi akak nak tutup order dah. Sebab yalah, sekarang takut tak termampu pula nak buat kan. Ni pun bertungkul umur sini nak siapkan tempahan ni kan. Tahun ni masing-masing memang order lebih pada 5 kilo seorang. Pakai nak bawa balik kampung, nak bawa balik raya dengan mak ayah. Selain lemang dan pelbagai jenis kuih, ketupat merupakan makanan tradisi yang menjadi pilihan untuk dihidangkan kepada ahli keluarga dan juga tetamu di pagi raya. Ia juga merupakan menu yang menjadi lambang keceriaan di musim perayaan, khususnya Hari Raya Aidilfitri. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Baik, seperti kelazimannya apabila cuti umum saja, antara tumpuan keluarga Malaysia untuk beriadah di ibu kota adalah di Zoo Negara. Antara lokasi kegemaran saya juga dah dilaporkan sejak awal pagi lagi, taman haiwan tersebut terus dipenuhi pengunjung. Dian Fatihah Maknoh ada laporannya. Saksikan. Meski orang ramai perlu beratur panjang bagi mendapatkan tiket, ia tidak mematahkan semangat mereka. Kelonggaran prosedur operasi standard SOP yang diumumkan kerajaan baru-baru ini tetap dipatuhi pengunjung.
Di rumah saudara kita tak banyaklah rumah saudara banyak lagi yang kita tak pernah pergi lagi. Mungkin esok ke macam itulah. So hari ini memang kita dah plan untuk pergi zoo lah bawa budak-budak ni semua. Diorang suka lah, memang suka sebab daripada jalan tadi pun diorang dah excited nak tengok haiwan semua. I thought hari ini tak ramai lah. Tapi sebaliknya hari ini lah ramai. Maybe public holiday, right? So there is a lot of people here. But still we are enjoying lah. I think there is a lot of people, but then I'm still emphasize my daughters to wear mask properly, and I'm still follow the SOP because I want them to clean their hands and everything wherever they touch and all. Bawa keluarga jalan-jalan selama tak keluar. So bawa jalan-jalan lah. Kita datang semalam, actually pagi sudah datang, tapi jam. So cancel plan, datang hari ini pagi. Kita dekat KL untuk 2 hari. Bawa bersama lah, cuti lah. Sempena sambutan Aidilfitri, Zoo Negara melalui ruangan Children's World menyediakan aktiviti permainan buat pengunjung terutama kanak-kanak. Kita nampaklah dia punya muka memang excited sebabkan dia nampak benda yang baru kan. Dia dapat try and dapat permainan yang baru kan. So dia macam teka apa benda dalam macam apa yang tadi kita main permainan What's in the Box challenge tu. Dalam tu dia teka apa barang tu. Dia macam takut-takut, dia geli, dia takut macam maybe ada haiwan yang hidup dalam tu. I see a lot of animals and like many people on the stage in dolphin show. I enjoy everything. I see the animals and I enjoy coming with my family. Dari mana? Gajang. Gajang. Datang sini dengan siapa? Hah? Datang dengan siapa? Family. Family. So, seronok tak you datang hari ni? Seronok. Apa yang nampak? Saya tengok monkeys. Okey, lagi? Monkeys, lepas tu tikus, kambing. So, apa yang paling you suka tengok? Hah? Apa yang paling you suka tengok? Monkeys. Zoo Negara dibuka pada pukul 9 pagi sehingga 5 petang setiap hari. Selain budaya kunjung-mengunjung pada Hari Raya, ada di antara mereka yang mengambil kesempatan ini untuk bercuti dan bersiar-siar bersama keluarga di lokasi-lokasi menarik sekitar Kuala Lumpur. Dan percutian ini dimanfaatkan sebaik mungkin bagi mereka untuk meluangkan masa bersama keluarga. Dian Fatih Ahmad Noh, Berita RTM. Selalunya, baju raya yang hampir sama dengan kain langsir pasti akan ditertawakan atau menyebabkan si pemakai berasa segan. Tapi lain pula cerita bagi keluarga ini yang dipaparkan menerusi hashtag pada malam ini. Kita saksikan. Ya. Unik dan kreatif, itu kata-kata warganet selepas melihat aksi sekeluarga berpakaian luar biasa pada Hari Raya Aidilfitri. Melalui Facebook, Prince Syahid, dia menggunakan kain langsir untuk membuat pakaiannya untuk sekeluarganya dan kain tersebut juga hanya RM16 semeter. Nampak sangat mewah. Set rangka lengkap sebenar dinosaur jenis Deinonychus akan dilelong dalam satu acara lelongan di New York pada 12 Mei ini. Ia dijangka dijual pada harga 17 juta hingga 26 juta ringgit. Firma lelongan dari London Christie's berkata tulang rangka haiwan itu telah digali dari Wolf Canyon, Montana 7 tahun lalu. Ia difahamkan set tulang temulang paling lengkap yang pernah ditemui. Kekal terpanjang lebih 40 tahun. Itu rekod dipegang The Beast di Taman Tema King Island, Ohio sebagai roller coaster kayu terpanjang di dunia. Menurut CNN, taman tema itu juga akan dipanjangkan lagi sekaligus panjangnya secara rasmi menjadi 2,243.6 meter. Berita Perdana 2 Syawal berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Ya, dengan itu selamat Hari Raya dan berhati-hati di jalan raya buat seluruh umat Islam. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.